kita panggil forensik operasi runcit ya, bersama IKM, bersama Dr. Zul, saya bangunkan program ni khas untuk koperasi yang melibatkan diri dalam bidang runcit. Jadi, ada beberapa fasa, ada 7 fasa kesemuanya sekali. Jadi, fasa pertama, saya mulakan dengan kenali peluang. Ya. Sebenarnya kalau kita dulu-dulu kita akan cakap problem identification, tapi saya tak suka perkataan problem tu. Sebab tu saya cakap kenali peluang. So, area of improvement. Okay? Jadi, saya akan membuat lawatan ataupun saya akan bertanyakan a few questions untuk koperasi Jawak. Dan dari situ kita dapat, saya akan laporkan apa penemuan saya. Antara soalan-soalannya adalah ada guna tak point of sale system, guna tak scanning, ada tak item master file dan sebagainya. Okey, ini adalah antara checklist saya dan inilah bentuk laporan yang saya bagi kepada IKM dan juga koperasi. Okey, kemudian di fasa 2, pelan saranan ataupun propose plan. Daripada lawatan pertama di fasa 1, saya akan memberikan saranan, okey, apa yang perlu koperasi buat. Contohnya, okey, operasi kaunter. Jadi saya sarankan muat turun jualan harian mengikut SKU. Jualan bulanan mengikut SKU. Kemas kini item master file sebab kadang-kadang kan dalam item master file kita tu ada barang yang kita dah lama tak jual. So dia akan mengganggu kita punya speed dalam kita nak proses data tu. Kadang-kadang ada 6-7 ribu SKU tapi sebenarnya SKU yang aktif cumalah 4 ribu. Jadi maintenance ini sangat penting. Okey, dan seterusnya ya. Kalau nak soft copy ataupun details on kita punya aktiviti ni saya boleh kongsikan insya-Allah. Okey, jadi fasa 3 sekarang ni koperasi yang terlibat dengan projek ini berada di fasa 3. Jadi di fasa 3 ini adalah melalui perbincangan kita tetapkan objektif kita. Saya panggil fasa ni tetapan matlamat, objective setting. Jadi melalui kaedah perbincangan bersama, okey, kita tentukan sasaran. Apa yang kita nak target, nak achieve. Kita lakarkan pelan tindakan, kita map action plan dan kita buat documentation. Maksudnya pihak koperasi setuju dibantu dalam this area contohnya. Jadi dengan persetujuan ni termeterilah perjanjian kita. Jadi kita akan uh, move on. Jadi dalam fasa 3 ni, suka saya nak detailkan kat sini sedikit ya. Jadi dalam fasa 3 antara aktiviti yang kita buat adalah kita nak analisa data. Jadi di dalam projek kita yang lepas tu kita buat kita sarankan untuk koperasi memilih kategori. Kalau saya punya cadangan adalah minuman kerana dia adalah signifikan dan satu kategori yang diketahui umum. So maksudnya kita boleh relate kalau kita cakap minuman berkarbonat ataupun minuman untuk tenaga ataupun air mineral, semua orang tahu barang-barang tersebut. Sebab tu saya sarankan kita bermula dengan kategori minuman. Kemudian saya minta koperasi muat turun data jualan dan kita akan buat analisa data jualan untuk mengenal pasti top bottom selling, apa jual, apa tak jual, dan kita decide macam mana kita nak display barang dekat shelf. Ikut brand ke, ikut kategori ke, dan sebagainya. Benda tu akan detail out. Saya percaya SCOM ada experience dalam planogramming dan susun atur barang atas shelf. Jadi dan kemudian kita akan dokumentasikan dokumen yang terlibat adalah planogram, PO, share label sebab koperasi yang terlibat dalam projek awal kita ni adalah koperasi yang baru sama ada baru mempunyai POS sistem ataupun baru nak bermula barulah. Jadi kita akan ajar mereka dari awal. Maksudnya selepas buat analisa barang apa yang boleh dijual, kita ajar macam mana they should produce a PO untuk compare dengan invoice yang datang ke koperasi nanti. Jadi detail of the training. Dalam training tu kita akan detail out steps dia. Okey, dan kita move on to fasa 4 laksana dan 6 review. Sebenarnya pelaksanaan ni melibatkan kepada bagaimana dari hasil data analisis tu kita buat keputusan untuk
planogram lah, saya rasa perkataan planogram biasa kot dengan SCORM ni. Jadi macam mana kita nak planogramkan kategori minuman tu. Jadi bila dah ada dokumen macam tadi di steps ketiga tu, kita kata dokumentasikan step keempat. Jadi planogram PO, shelf label semua dah ada dekat sini. Jadi tinggal nak laksana saja. Laksana ni kita kena schedule lah. Maksudnya bila kita nak clearkan stok yang ada, bila kita nak bersihkan shelf dan sebagainya. Jadi bila barang nak sampai. Jadi kaedah yang saya sarankan kepada IKM adalah memilih pilot store. Maksudnya kita pilih satu outlet, semua orang turun dan tengok bagaimana kita sama-sama um, laksanakan apa yang kita dah rancangkan di fasa 3. Okey, ataupun kita buat site training. Maksudnya kita pergi ke setiap site untuk tolong susun aturkan apa ni ataupun untuk laksanakan apa yang kita dah rancang untuk fasa 3. Dan salah satu juga saranan saya adalah macam contoh pilot store tu, kalau tak semua orang boleh turun, kita rakamkan aktiviti yang kita buat di outlet tersebut untuk jadikan education video dan boleh disebarkan kepada semua yang nak belajar kaedah ataupun bagaimana kita melaksanakan program yang kita dah rancang tu. Okey, jadi pasal 5 adalah review. Review ni adalah kita nak nilai keputusan yang kita buat untuk menyusun atur barangan mengikut merchandising guideline yang kita dah pilih. Jadi selepas 90 hari kita akan download sales. Tapi tadi saya cadangkan download hari-hari kan. Jadi kita akan combine ataupun di hari yang ke 90 ataupun sebenarnya kalau kita buat kategori management, kita perlukan data 14 minggu data. Kalau kita kata 90 ni lebih kurang 12 minggu kan. Kenapa 14 minggu? Okey. 14 minggu ni adalah 2 minggu tu kita nak averagekan kalau ada out of stock situation, kalau ada fluctuation, macam weekend, macam contohnya jualan yang mengikut musim, yang ketidaktentuan, fluctuation dalam order tu, kalau kita ada 14 minggu punya data, bila kita average out kan line tu akan lebih linear lah, lebih cantik. Okay. That's why kita cakap kalau dalam kategori management we need 14 weeks data. Tapi dalam program kita ni kita minta 90 hari je data je. Tu pun kita dah boleh buat analisa. Jadi kita nak jumlah jualan mengikut kategori dan jumlah jualan mengikut SKU. Okay. Dan adalah lagi kalau kita akan detail out dalam program tu. Jadi di pasal 6 ni adalah selia. Selia ni daripada tarikh kita execute, daripada kita laksana tu dan dia berterusan. Okay? Sebab kita baru buat kategori minuman dan kita akan terus roll out program tu kepada kategori lain sehinggalah kita dapat layout plan kedai yang cantik ataupun kedai yang boleh memberikan kita lebih keuntungan dalam transaksi. Okay? Jadi kaedahnya selia ni adalah checklist. Mungkin pegawai-pegawai IKM ataupun saya sendiri boleh datang buat checklist di koperasi melalui lawatan dan juga laporkan feedback. Okay. Dan pantau ni pula pun berterusan. Jadi kaedah yang saya sarankan adalah Mr. Shopper, pergilah koperasi yang tak kenal kita. Macam tu. Jadi kita buatlah checklist dan hasil daripada aktiviti pantau ni kita boleh bagi reward and recognition. Okay. Jadi ini adalah timeline untuk semua fasa yang kita yang saya sarankan. Jadi inilah bentuknya dan ini adalah fasa mengikut koperasi yang kita dah jalankan. Kita ada 4 koperasi yang dengan kita sekarang ada tambah lagi 1 actually. Sebab kita akan buat data analysis awal bulan depan untuk koperasi ni. Ada 5 koperasi yang akan terlibat.